Tadi macam ada gangguan file, jadi kami pergi ke file semua tu. Okey. Cikgu dah start. Okey. So sekarang tanpa melengahkan masa, cikgu jemput Fayat dari kelas 3 Ibnu Khaldun untuk mengetuai bacaan doa. Okey, silakan Fayat. On mic Fayat, on mic. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terima kasih Fayat. Bagus. Kita mulakan dengan Al-Fatihah hari tu. Okey, thank you very much Fayat. Go indah telefon saya. Okey. Okay, kita mulakan Okey, cikgu nak present. Okey. Dah nampak sih? Sekejap ambil masa sikit. Okey. Dah ego. Nampak Nampak? Nampak. Okey. Nampak. Okey. Sekejap cikgu tukar. Nampak. Okey. Jadi macam biasa, sebelum kita mulakan tajuk yang baru, kita nak ulang kaji balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, yang pertama kita nak tengok tambah pecahan. Tambah pecahan. Tadi cikgu ada bagi satu contoh pecahan, tambah pecahan dekat poll tadi, garisan cikgu. Apa soalannya tadi? 1/6 tambah 2/6. Yang ini kelas, pecahan yang ini penyebutnya sama ataupun penyebutnya berlainan? Samakah berlainan penyebut yang ini? Sama. Sama. Betul. Okey, 1/6 penyebutnya 6, 2/6 penyebutnya pun 6. Penyebutnya sama. Jadi kalau penyebutnya sama, awak boleh terus tambah aja. Okey, tok 6 dekat bawah, samakan aja. 1 tambah 2 jadi berapa? Berapa? 3. 3. Jadi jawapannya 3/6. Tapi tadi ada sih jawapan 3/6 dekat Sia. Pilihan jawapan yang cikgu bagi tadi. Tak. Dah. Kenapa? Kenapa tak ada pilihan jawapan 3/6? Yes, very good. Soalan ini, jawapan ini boleh dipermudahkan. Okey, kita nak bahagikan dengan berapa? Apa sifir yang ada 3 dengan 6 di dalamnya? Sifir berapa? 3. Yes, sifir 3. 1 darab 3 sama dengan 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Yes, sifir 3 ada 3 dengan 6. Ada pengangka dan penyebut di dalamnya. Jadi kita bahagikan dengan 3. 3 bagi 3 jawapannya ni Tok. Nanti sikit ni jawapannya. 1. 2. Yes, ya dekat-dekat ni jawapannya 1. 6 bagi 3 jawapannya? 2. 2. Jadi jawapan yang betul tadi adalah 1/2. Okey, ini adalah ini adalah pecahan. Okey, tambah dengan pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau cikgu ada yang macam ni pula. 2/5 tambah 1/10. Pecahan tambah pecahan apa Tok? Tambah pecahan jenis apa Tok? Sifir 5. Pecahan tambah pecahan jenis apa? Sama. Yes, very good. Yes. Tidak sama. Penyebut tidak sama. Okey. Okey, satu penyebutnya 5, satu lagi penyebutnya 10. Jadi apa yang perlu kita buat? Ingat, pecahannya mesti adil. Adil maksudnya yang mesti sama. Jadi apa yang perlu kita buat terlebih dahulu? Tak mumpul apa dulu Tok? Si Adil Tok. Darabkan. 5 darab 2. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena samakan penyebut. Okey. Jadi nak samakan penyebut, kita akan tukarkan penyebut yang lebih kecil menjadi lebih besar. Jadi 5 ini yang kita nak tukarkan jadi 10. Okey, 5 darab berapa jadi 10?
Dua. Yes, 5 darab 2. Kalau bawah tu darab 2, atas pun mesti adil darab 2 juga. Okey, jadi kita tulis balik. 2 darab 2 berapa? 4. 4. Okey, 5 darab 2? 10. 10. Yang Tok jangan lupa tulis. Tambah 1/10. Sekarang penyebutnya dah sama. Okey, kita boleh samakan penyebut. 4 tambah 1. Yes, 5/10. Soalan cikgu, adakah ini jawapan akhir? Tidak. Kenapa? Bagi 5. Yes, kita boleh permudahkan. Bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5. Okey, sebab dalam sifar 5 yang ada 5 dengan 10. Okey, 1 darab 5 sama dengan 5. 2 darab 5 sama dengan 10. Sifar 5 yang ada 5 dengan 10 dalamnya. Jadi kita bagi 5 bagi 5. Jawapannya apa? 1/2. Tok barulah jawapan 1/2. akhir. Okey. Kalau tolak pun sama. Kalau penyebutnya sama, awak boleh tolak terus. Kalau penyebutnya berlainan, awak kena samakan penyebut dahulu. Yang senang je mau ingatnya. Pecahan yang mesti adil. Yang mesti samakan penyebut. Kalau penyebutnya tak sama, awak kena samakan dahulu. Okey, boleh? Boleh? Jadi hari ini kita nak masuk tajuk yang baru sikit. Masih lagi tajuk pecahan perpuluhan peratus. Okey, cumanya kita nak tengok pecahan per 100, perpuluhan dan juga peratus. Cikgu rangkum sekali tu sebab tajuk tu sangat senang. Waktu awak tahun 2 pun kita dah belajar. Cikgu dah bagi yang latihan yang banyak-banyak ya dalam bentuk kertas ya. Mak bapak awak ambil dekat sekolah, awak buat dekat rumah. Okey. Jadi awak akan belajar mengenal daripada pecahan per 100 tu, awak akan tukarkan kepada perpuluhan dan awak akan tukarkan kepada peratus. Kemudian kita nak tengok okey, nombor perpuluhan mana yang besar dan nombor perpuluhan mana yang kecil. Okey? Dah ready ya? Okey. Okey, apa itu pecahan per 100? Pecahan per 100 itu adalah pecahan dengan penyebutnya 100. Maksudnya, satu objek tersebut dibahagikan kepada 100 bahagian. Macam gambar ni. Dalam gambar ni, kalau awak tengok ada 100 petak. Awak nak kira sikit-sikit, tak payah. Okey, tu memang dah 100 petak. Kalau macam mana awak kenal pasti 100 petak sebenarnya? Okey, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ke tepinya ada 10, ke bawah pun yang mesti ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petak ke tepi, 10 petak ke bawah, awak ada pecahan per 100. Ada 100 petak semuanya. Okey, kalau awak tengok dekat sini. Siapa yang boleh kira yang berwarna biru tu ada berapa petak? 11. 11? Benar sih, 11. Tengok betul-betul. 13. Yes, 13. Okey. Ini ialah pecahan per 100. Pecahan yang ditunjukkan dekat sini adalah 13 per 100. Ingat bagaimana hendak menulis pecahan? Yang per tu yang mesti dekat dengan nombor yang di belakang. Ingat macam ni mau nulisnya? Okey? Boleh Okey. Jadi sekarang, okey. Yang ini pula apa ni? Sifar perpuluhan 13. Ini apa? Kita panggil sebagai apa ini? Nombor apa? Sifar. Nombor perpuluhan. Yes. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Bagus. Okey. Nombor perpuluhan. Okey. Nombor perpuluhan dikenal pasti dengan adanya titik tu. Titik tu. Walaupun awak nampak dalam gambar tu yang segi 4 tapi sebenarnya titik bulat. Bila awak tulis nanti jangan awak mula segi 4 ataupun bulat. Bulat. Okey? Titik ini namanya, ada matai dah. Ini adalah dinamakan sebagai titik perpuluhan. Okey? Kalau nombor itu nombor perpuluhan, contohlah saya kata nombor perpuluhan. Ini nombor perpuluhan. Betulkah? Si. Ini. Bukan. Sebab apa? Yang pertama sekali dia tidak ada titik perpuluhan. Nombor perpuluhan mesti ada titik perpuluhan. Jadi benda yang penting di dalam perpuluhan tu adalah titiknya kah?
Yes, betul. Okey, jadi kelas, okey. Bila awak baca nombor perpuluhan, nombor yang selepas titik perpuluhan yang di belakang ini, awak akan baca dia satu persatu. Okey, tengok ah. Tu awak si boleh sebut kosong ah. Yang nombor depan tu, yang mesti sifar. Okey. Awak si baca tu sebagai sifar perpuluhan 13. Tidak. Nombor yang di belakang titik perpuluhan, awak sebut satu per satu. Okey. Sifar perpuluhan 13. Okey. Sifar perpuluhan 13. Kerana ini nilai dia bukan 13. Okey. Nilai dia bukan 13. Okey. Kalau kita tengok kepada tempat, nilai tempatnya, salah. Saya nak pakai pemadam. Okey, kalau kita tengok kepada nilai tempatnya, nilai tempat yang ini bukan nilai tempat sar dengan pulau, bukan. Ini adalah nilai tempat, yang satu ni adalah nilai tempat per 100. Okey, yang tiga ni adalah nilai tempat per 10. Okey. Jadi bacanya sifar perpuluhan 13. Okey, kejap. Awak tengok yang ini. Tengok dekat situ tengok dekat petak tu. Nampak si petak tepi tu? Okey. Kalau cikgu ada ini. Okey. Sifar perpuluhan 56. Yes, very good Razi. Okey, ini kita sebut sebagai sifar perpuluhan 56. Okey, ingat nombor yang di belakang titik perpuluhan tu kita sebut satu per satu. Okey, sifar perpuluhan 56. Okey, kalau macam ni? Tok, yang bawah Tok. 12,9. Yes, very good Danish. Okey. Nombor yang di depan tu kita sebut saja 12. Okey, nombor yang di belakang kita sebut satu per satu. Jadi ini adalah 12 perpuluhan 34. Ingat nombor yang di belakang tu kita sebut satu per satu. Okey, dah? Okay. Yang ini pula. Kalau yang tadi tu nombor perpuluhan, ini nombor apa Khalif? Khalif Hakimi, apa nombor? Nombor apa tu Khalif? Beratus. Usna jadi Khalif. Khalif, open your mic. What kind of number is this? Apa jenis nombor ini? Nombor perpuluhan? Cik, beratus. Nombor apa? Yes, very good. Ini adalah nombor peratus. Kalau nombor perpuluhan, yang pentingnya adalah titik. Kalau nombor peratus, apa yang pentingnya kat situ? Apa yang penting dekat sini? Yang belakang nombor kan. Apa di belakang ini? Ini apa namanya di belakang ini? Beratus. Ini adalah okey, ini inilah yang kita namakan sebagai simbol peratus. Betul kami. Macam mana nulisnya? Buat bulat di atas, kemudian ada satu condong. Buat tanda kubung. Jangan Kelas, jangan buat macam ni. Sifar lepasnya lurus sifar. Okey, tak maulah. Itu bukan peratus. Peratusnya garisan yang tengah-tengahnya mesti condong. Sifar kecil kan? Sifar kecil bukan sifar besar. Garis condong, sifar kecil dekat bawah. Okey? Boleh Boleh Okey. Dekat mana selalu awak jumpa peratus ni? Di Shopee. Oh, selalu beli Shopee lah tu. Iklan Okay, Shopee. selalu kalau ada diskaun. Kalau bukan saja iklan Shopee, kalau pergi macam Paksen ke, kedai CS Market ke, CS Market, pergi E-Mart, kalau dia buat diskaun tu, diskaun 50%, diskaun 20%, macam ya. Okay, dan satu lagi, waktu awak ada ujian dulu kan, toklah markah ujian awak, mesti ada peratus kat belakang. Berapa peratus awak dapat? 90%, 20%, 50%, macam ya. Okay? Boleh Jadi ingat nombor perpuluhan. Apa yang penting adalah titik perpuluhan. Kalau nombor peratus, apa yang penting adalah simbol peratus. Okay, next. Okay, sekarang. Ini adalah pecahan per 100 tadi kan? Apa pecahannya tadi? Apa pecahan ni tadi? Pecahan per 100, apa pecahannya?
13 per 100. 13 per 100. 13 per 100. Okey, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak tukarkan, okey, 13 per 100 ini, pecahan per 100 ini kepada perpuluhan dan juga kepada peratus. Percayalah cakap saya ini sangat senang. Melampau-lampau senangnya. Okey, daripada pecahan per 100, dengar betul-betul lah, tupukkan perhatian. Okey. Siapa yang on mic tu, tutup dulu mic. Okey. 13 ini ada titik sebenarnya kat belakang. Okey, kita nak tukar sekarang pecahan per 100 ini kepada perpuluhan. 13 ini, setiap pecahan per 100 ini titiknya di belakang. Kalau dia tak ada titik, cikgu pernah bagi tahu tahun lepas, kalau nombor tu dia tak ada titik, titiknya di belakang. Kalau awak tengok 100 ini sifar ada 2 kan? Okey, jadi awak akan gerakkan titik ini ke depan 2 kali sebab sifarnya ada 2. 1, 2. Jadi titik ini telah berpindah tempat ke sini. Okey, jadi nombor perpuluhannya titik 1, 3. Dekat depan ni kalau tak ada nombor, apa? Tulis apa? Sifar. Yes. Sifar. Jadi sekarang macam mana awak baca ni? Sifar. Sifar perpuluhan 13. Jangan sebut kosong. 13. Sifar perpuluhan 1, 3. Okey, macam biar je tukarnya sebenarnya. Gerakkan 2 kali ke depan. Sebabnya ada 2 ikit sifar. Gerakkan 2 kali ke depan. Okey. Peratus pula. Tok lagi senang peratus tu. 13 per 100 dah. Yes, 13 peratus. Senang aja. 13 peratus. Awak kena tahu mengeja, tulis dalam bentuk nombor dan juga tulis dalam bentuk perkataan. Yang ini tadi 13 per 100. Ingat per 100. Per yang hanya mesti dekat dengan nombor yang di belakang. Okay, next. Sedia awak kira petaknya. Berapa tu? 30 per 100. Pecahan dulu. 20 per 100. Berapa? 40? 29. 30 per 100. Tulis dalam bentuk perkataan. 30 per 100. Okey, sekarang kita nak tukarkan kepada perpuluhan dan kita nak tukarkan kepada peratus. Seni titik tu, 30 tu. Seni titiknya hanya saya dah titik tu. Jadi titiknya dekat sini. Yes, very good. Kita nak gerak ke depan berapa kali? 2. Sebab ada 2 sifar kan? 100 tu ada 2 sifar. Okey, kita gerak 2 kali. 1, 2. Jadinya dah pindah dekat situ. Jadi, titik, 3 sifar. Apa kat depan tu? Sifar. Jadi, macam ni sebutnya tu. Perpuluhan 3 sifar. Yes. Okey. Jangan sebut kosong. Sifar. Yang mesti sifar. Dalam perpuluhan awak kena sebutnya sifar. Okey. Siapa yang share screen ya tadi? Siapa yang share screen itu tadi? Dah tak orang siapa naga screen cikgu nak? Kami yang terdapat je. Hilang kan? Screen cikgu kan? Siapa tak? Hilang cikgu. Dapat je. Hilang otak tu. Janganlah kita orang kata. Mek tu sama. Cikgu. Hilang lah. Siapa tengok? Medrick. Siapa yang pakai Medrick ya tadi? Cikgu masih nampak. Sabar lo. Cikgu atur. Kami nampak je. Okey, dah nampak. Nampak cikgu. Cikgu kena resume balik. Okey. Jadi jangan kacau cikgu tengah present, awak jangan share screen awak. Okey? Macam ni tu sifar perpuluhan 3 sifar. Okey, betul. Jangan sebut kosong nombor perpuluhan jangan sebut kosong. Ya, sifar perpuluhan 3 sifar. Ataupun kelas, kalau sifar itu di belakang habis, nya sekda pun sekda hal. Nya sekda
Nyasek dah apa tak? Nyasek dah apa tak? Nyasek dah nilai. Punya di belakang Jadi habis maksud- nombor jadi sabar. Okey. Nombor perpuluhan kalau sifar itu selepas titik perpuluhannya di belakang habis. Okey, kalau nyasek dah pun saya dah hal. Okey, nya akan jadi sifar perpuluhan 3. Kalau awak tulisnya sebagai sifar perpuluhan 3 macam tu pun betul. Ini pun betul. Okey? Okey, boleh? Boleh? Okey, sekarang. Daripada 30/100. Oh, senang aja. 30/100. Nak tukar kepada peratus yang sama aja bunyinya. 30%. Yes, 30%. Pecahan daripada pecahan per 100 nak tukar kepada peratus tu senang aja. Sama aja nombornya. Okey? Okey, next. Berapa ya? Kira lah awak saya. Berapa pecahan tu? 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 38 ada 10. Yes. 38. Kan saya dah kata. Ini pecahan per 100. Jadi satu barisnya ada 10. Dua baris dah 20. Baris ketiga 30. Cuba okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi 38/100. Jangan lupa, cikgu tulis dalam perkataan. Awak kena tahu macam mana nak tulis dalam perkataannya. Ejakannya. Sekarang, kita nak tukar kepada perpuluhan. Perpuluhan titik. Perpuluhan mesti ada titik perpuluhan. Di mana titiknya? Belakang. Belakang. Nak gerak berapa kali ke depan? 2. 2 kali. Kenapa nak gerak 2 kali? Sab sifar ada 2. Sebab Mana ada sifar sebabnya dua. sebabnya per kita tengok sifar yang dekat bawah yang per 100 sifarnya ada 2. Jadi kita gerakkan 2 kali. Ni ada pindah situ. Jadi titik 38. Apa nak tulis kat depan? Sifar. Ada nombor. Apa nama tu? Sebenarnya mau baca. Yes, very good. Sifar perpuluhan 38. 3 per apa? Sifar perpuluhan 38. Okey, sifar perpuluhan 38. Oh, nak tukar kepada peratus senang. 38%. Yes, ya kan? Jadi 38%. Sama aja. 100. Okey, senang ke susah? Senang. Senang aja. Kira. Sikit saya. Kira. Kira tu, gambar tu. 9. 9/100. Okey, tukar kepada perpuluhan. Jadi titik perpuluhannya di mana? Belakang. Belakang. Yes, very good. Berapa kali gerak? Berapa kali pindah? 1. 2 kali. Ada 2 sifar kan? 1, 2. Jadi dekat sini titiknya. Tok tempat kosong ni nak letak apa? Sifar. Very good. Okay. Jadi titik sifar 9 yang dekat depan ni? Sifar. Okay. Kalau cikgu baca macam ni. 0.09. Betulkah kalau 0.09 cikgu baca? Salah. Apa yang salah? Sifar 9. Kosong itu hendaklah disebut sebagai sifar. Jadi ini adalah sifar perpuluhan sifar 9. Okey, ada sifar dekat sini. Cikgu nak buang, bolehkah? Boleh. Tak boleh sebab sifar ini bukan nya boleh dibuang bila nya di belakang habis saja. Tok ni dah di belakang, belakangnya ada lagi 9. Munya buang kah ya? 9 tok buang juga. Jadi tak boleh buang Okey, okey jadi sifar perpuluhan sifar 9. Sekarang dah tukar kepada peratus. Kacang. Berapa tok? 9%. Yes, 9%. 9%. Peratus 9%. Okey. 9%. Kalau awak sebut per 100 itu pecahan. Okey, per 100 itu pecahan. Okey? Dah?
Ready? Kira. Senang ada je. 2/100. Okey. 2/100. Seni titiknya kita nak tukar kepada perpuluhan. 2. Berapa kali lompat? Berapa kali lompat? 2. 1, 2. Okey, titiknya tukar. Sifar 1. Jadi sifar 2. Yang belakang depan? Sifar. Sifar. Okey, baca. 2/2. Sifar perpuluhan. Sifar 2. Yes, Sifar 2. sebut satu persatu. Sifar, ini sifar. Ini perpuluhan, ini sifar, ini 2. Sebut satu-satu, jangan kelakar gila. Jadi sifar, Sifar 2. perpuluhan, sifar 2. Macam ya. Okey, sekarang kalau tukar kepada peratus, 2/100. 2/100. Betul? Betul? Betul. Salah. Kena salah. Okey, Salah. kena salah. Subgarisnya lurus. Simbol peratus ini salah. Ingat simbol peratus garis itu mesti condong, mesti sengit. Jadi 2/100 macam ini. Okey? Boleh? Okey. Kalau awak tengok kelas cikgu patah balik Cikgu patah balik Okey. Kalau awak tengok nombor perpuluhan kalau dia cakap 13, sifar perpuluhan 13, ada 13 petak. Okey? Sifar perpuluhan 3 sifar, ada 30 petak. Sifar perpuluhan 38, ada berapa petak? 38. Yes, 38 petak. Sifar perpuluhan sifar 9, ada berapa petak? 9. 9 petak. Sifar perpuluhan sifar 2, ada berapa petak? 2. 2 petak. Okey. Sekarang. Sifar perpuluhan 48. Ada berapa petak? 48 petak. Jadi pecahan per 100-nya apa? 48/100. Yes, 48 per 100. Sebut betul-betul. 48 per 100. Okey. Jadi berapa nombor peratusnya? 48/100. 48 peratus. Okey? Ya bilangannya. Okey? Sekarang cikgu nak tanya awak. Boleh tak awak kira berapakah pecahan per 100 untuk yang berwarna biru? Biru je. Biru. Berapa biru? 40. Kira betul-betul. 40 cikgu. Kira betul-betul. Ni dahnya sampai hujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32. Sini ada 8. Sini ada 8. 8 darab 4, 32. Jadi pecahan per 100-nya 32 per 100. Nombor perpuluhan 32. Sifar per 32. Sifar per 32. sifar per 32. Ni dah perpuluhan per indah. Berapa nombor perpuluhannya? Sifar perpuluhan 32. Sifar perpuluhan 3. Ni tulisan 32. Okey. No peratusnya? 32/100. Yes, 32%. Okey? Okey? Okey. Sifar perpuluhan 8. 8. 100, awak tengok 100 ada 2 tempat kosong, betul tak? 8/100. 100 ada 2 sifar, betul tak? Betul sih? Jadi kalau nak tukarkan ini kepada pecahan per 100, awak kena dekat belakang ni kena ada 2 tempat perpuluhan. Ini baru 1, ada 1 lagi. Letak apa belakang ni? Sifar. Jadikan dia 2 tempat perpuluhan. Kerana apa? Kerana pecahan per 100 dekat bawah tu ada 2 sifar. Jadi ada 2 tempat perpuluhan. Jadi sebenarnya apa pecahan per 100-nya ini? Sifar perpuluhan 8. Pecahan. 8/100.
80/100. 80/100. Okey? Peratusnya? 80/100. 80%. Sebut betul-betul lah. Per 100 dengan peratus itu berbeza. Per 100 itu adalah pecahan. Peratus itu adalah nombor peratus. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita nak buat membanding perpuluhan. Okey, perkara pertama yang cikgu nak awak tahu apabila membanding perpuluhan adalah, okey, nombornya mesti sama. Bilangan nombor selepas titik perpuluhan itu mesti sama. Contohnya 0.12, 0.03. Kalau awak tengok selepas titik perpuluhan, okey, yang tu selepas titik perpuluhan, tengok selepas cikgu pakai garisan putus-putus. Selepasnya tu ada berapa nombor? 2 kan? Yang situ pun ada 2 nombor. Yang sama. Okey, sama ada 2 nombor selepas titik perpuluhan. Tapi kalau awak tengok yang ini, tengok betul-betul lah. Siapa tu? Daniel. Sekejap, cikgu tukar warna. Okay. Kalau awak tengok yang ini, cikgu ada 0.3 dengan 0.21. Kalau awak tengok 0.3, selepas titik perpuluhan itu, tengok itu titik perpuluhannya. Selepas titik perpuluhannya ada 1 nombor je, betul sih? Okey, 0.21 ni ada 2 nombor. Ini tidak adil. Mana boleh kita bandingkan sesuatu yang tidak sama? Yang sama banyak. Jadi kita kena buat 0.3 ini ada 2 nombor juga di belakang titik perpuluhan tu. Apa yang kita perlu buat adalah kita tambah sifar je. Okey, sekarang 0.3 sifar dah ada 2 nombor kat belakang. 0.21 dah ada 2 nombor kat belakang. Barulah kita boleh bandingkan. Okey, boleh? Kata kita nangga. Okey. Kita nak bandingkan 0.45 dengan 0.2 sifar. Macam yang cikgu cakap tadi lah. 0.45 dekat belakangnya ada 2 igit nombor. 0.2 ada 1 je nombor dekat belakangnya. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tambah. Tambah kosong. Tambah sifar, tambah sifar. Yes. Barulah yang sama. Tok ada 2 igit, tok ada 2 igit. Okey? Okey? Boleh? Kita nak bandingkan. Okey. Jadi kelas, okey. Kalau kita tengok dekat sini, 0.45, 0.45, ada berapa bahagian diwarnakan? Berapa bahagian? 2. 0.45, ada berapa bahagian diwarnakan? 3. 0.45 ni, 0.45 yang ini, 0.45, ada berapa bahagian diwarnakan? 0.45 ada berapa bahagian diwarnakan? 45. Yes, 45 bahagian. 0.2 sifar ada berapa bahagian diwarnakan? 20. Yes, 20 bahagian. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok 20 bahagian tu lebih kecil daripada 45 bahagian. Betul tak? Kan? Jadi kita boleh bagi tahu dekat sini bahawa 0.2 sifar lebih kecil daripada 0.45. Senang aja. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, 0.09. Yang sudah bandingkan 0.09 dengan 0.19. 0.09 ada berapa bahagian diwarnakan? 9. Yes, 9 bahagian. Betul. 0.19 ada berapa bahagian? 19. Yes, 19 bahagian. Okey, soalan cikgu sekarang. Mana satu yang lebih besar? 0.19 ataupun 0.09? 19 bahagian. Cikgu nanya, soalan cikgu dengar betul-betul. Mana satu yang lebih besar? 0.19 ataupun 0.09? 0.19. Yes, betul. 0.19 lebih besar kerananya ada 19 bahagian. Jadi 0.19 lebih besar
daripada sifar perpuluhan sifar 9. Awak jangan nulis sifar yang macam cikgu nulis tak? Okey, awak tulis kacak-kacak lah. Okey, boleh? Next, tengok. Saya ada sifar perpuluhan 7 dengan sifar perpuluhan 17. Perkara pertama. Apa yang si betul, apa yang si dapat dipolahkan? Sifar perpuluhan 7 yang nombornya sikit aja. Sifar perpuluhan 7 selepas titik perpuluhan dia ada satu nombor sahaja. Sifar perpuluhan 17 selepas titik perpuluhannya ada 2 nombor. Tidak adil. Dia mesti mau sama dua-dua. Okey, jadi sifar perpuluhan 7 ini macam mana mau nyuruhnya sebab ikut nombor belakangnya? Tambah sifar. Tambah sifar. Saya ada masalah. Jadi kita ada sifar perpuluhan 7 sifar dengan sifar perpuluhan 17. Sifar perpuluhan 7 sifar berapa bahagian diwarnakan? 70. Yes, 70 bahagian. Sifar perpuluhan 17 berapa bahagian? 17 bahagian. Jadi, soalan cikgu. Antara sifar perpuluhan Daniel, antara sifar perpuluhan 17 dengan sifar perpuluhan 7 sifar, mana satukah yang lebih kecil? Sifar perpuluhan 7 kosong. 7 sifar. 7 sifar. Sifar perpuluhan 7 sifar. Okey. Perpuluhan 7 Zara, sifar. Alisa, Zara. Jawab Zara. Buka mic Zara. Jawab Zara. Mana satu pecahan yang lebih kecil? Sifar perpuluhan 17. Yes, very good. Okay. Jadi sifar perpuluhan 17 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 7 sifar. Senang aja. Okay, next. Bandingkan. Cuba buat pola. Sifar perpuluhan 3 banding dengan sifar perpuluhan 33. Mana satu yang lebih besar? Sifar perpuluhan 33. Sifar perpuluhan 33, cikgu. Kena awak jawab sifar perpuluhan 33. Sifar plus 3 yang tambah kosong dah akan jadi 3. Okey. Untuk tambah 3 sifar lah. Tambah kosong dulu Jadi yang ini ada 30, yang ini ada 33. Jadi sifar perpuluhan 33 lebih besar daripada sifar perpuluhan 3 sifar. Senang je kan? Okey. Dah, kita dah habis. Bila dah habis, kerja rumah lah. Banyak sikit kali tu tapi senang aja. Banyak tapi senang aja. Okey, muka surat. Lepas tu boleh terus pola. Senang aja. 63, 64, 68, 69, 70, 71. Senang je ya. Banyak jangan scroll dulu, jangan scroll desktop ya. Karena nanti mau tengok, kalau nanti mau tanda. Cepat, tanda cepat. Belum, cikgu, saya belum. Tanda. Laju sikit. Laju. Belum. Dan jendon. Dah? Belum. Sudah. Okey. Dah. Okey. Kalau awak buat tapi awak saya hantar dengan cikgu, saya dah guna juga. Cikgu saya dapat tanda, cikgu saya dapat mau nak semak, cikgu saya dapat mau naikkan PBD awak. Jadi apabila awak dah buat, tolong hantar dengan cikgu. Dah pesan dengan ibu bapa awak, setiap kali hantar kerja rumah awak, tolong tulis nama dan juga kelas. Okey, nama dan juga kelas sekali. Dan ambil gambar betul-betul lah. Ambil gambar kacak-kacak. Jangan kabur-kabur. Kabur-kabur cikgu si nampak. Okey, boleh? Boleh? Dah Salina? Okey. Okey. Jadi itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Okey. Jangan keluar dulu. Okey. Jangan keluar dulu. Okey. Sekarang apa yang cikgu nak, okey. Siapa yang belum tulis nama dan kelas dekat bahagian komen tu, awak tulis sekarang.
Siapa yang belum tulis, awak tulis sekarang. Dah. Siapa yang dah tulis? Okay. Siapa yang dah tulis, awak boleh let me think.